menerima 2 laporan polis mengatakan satu pelaporan dinamakan like and share. Like and share, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Zarfaninya. Yes, betul. Seperti korang tengok kat intro, saya join like and share. So, dalam video kali ni, saya akan ceritakan pengalaman saya, macam mana saya boleh terjebak dengan like and share ni, sampailah like and share ni terbungkus begitu saja. So, saya terjebak sebenarnya daripada kawan saya. Kawan saya post status kat WhatsApp. Dia kata, siapa nak buat duit melalui like and share, melalui like dan share, gitulah. Dia ada ayat dia actually. So, kalau saya jumpa, saya akan letak kat sini. So, saya pun tengok story WhatsApp tu. And bila saya tengok, saya pun baca lah, satu hari RM1. And then, so 30 hari RM30. Ada juga dia tulis kat bawah tu, satu hari RM5. So 30 hari 100.5. Saya pun macam, uish, berminat ni. So, once saya PM, dia hantar SSM syarikat tu, dia hantar apa ni, kerja dia macam mana, dia hantar video cara penggunaan like and share ni, macam mana nak download dan sebagainya lah. So masa tu pun dia pun baru main. Saya pun antara orang yang tak awal main. So saya tak silap saya akhir bulan 9 gitu lah. Dalam akhir bulan 9 saya cakap kat dia, jumpa kat mana? Jumpa kat Twitter. So saya pun macam, bila saya tengok, oh ada SSM, boleh percaya ke? Saya cakap dengan dia, boleh percaya ke? And then dia cakap ada SSM. So saya pun tak tahu sangat, sebab saya ni baru, saya pun macam tak ada ilmu sangat dalam bisnes ni ke apa ke, saya memang tak ada ilmu sangat. So saya cuma tahu sikit-sikit je. Dan skim semua tu saya tahu, macam MLM ke apa ke, saya tak tahu langsung. So sekiranya macam saya ni macam budak baru lah, nak tahu dalam benda-benda ni kan. And dia bagi, dia kata ada SSM semua dan sebagainya kan. So dia bagi cara dan semua. So saya pun okey lah, saya cuba buat kan. So saya join yang free je, saya tak bayar. And sampailah kawan saya kawan saya tak tahu dia kenapa, dia upgrade dia terus 1,000. Saya pun terkejut juga macam mana dia boleh yakin sangat, macam sampai dia nak upgrade sampai Oscar. Oscar ni adalah VIP level yang 1,000. So korang kena bayar 1,000 dekat like and share, and then korang dapat recharge tu 1,000, and then korang boleh pick lah VIP Oscar. So Oscar ni 33 task sehari, and dia buat 33 task. So dalam masa 3 hari dia dah boleh dapat 100 ke atas lah, and dia dapat withdraw. So saya pun pelik lah, macam macam mana kau boleh yakin sangat? Aku pun tak tahu lah, dia kata. And melalui tu, dia kata dia dah dapat withdraw. So bila once dia dah dapat withdraw, saya macam, apps ni betul ni. Ya, sebab dia kasih kita duit tu, dia kasih kita RM100, kasih kita beratus-ratus ringgit pun. So saya pun tak buang masa lah. Saya student. So saya pergi ke level 1 lah, level 1 VIP, iaitu Anchor. So Anchor ni paling rendah lah dalam tier VIP. So korang bayar 100 je kat line share, and korang pilih VIP Anchor, korang dapat 5 task sehari. So satu task bersamaan RM5. Sebab masa saya buat free member tu, saya terasa lambat tau, macam satu hari RM1. So macam takkan nak tunggu 100 hari baru dapat 100 baru boleh keluarkan. So dia rasa macam tamak lah. So macam aku nak cepat juga nak dapat duit bila tengok orang-orang lain dapat duit kan. So saya pun upgrade lah 100. And then bila saya dah upgrade 100, saya dah join 5 task sehari tu, saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa memang tak cukup. Rasa macam, yelah, sebab saya ada join, sebab kawan saya masukkan saya dalam group like and share dia. So dalam group like and share tu, orang akan encourage each other lah. So dia akan tunjuk, hari ni saya dapat withdraw ni, hari ni saya dapat withdraw 200, hari ni saya dapat withdraw 100. Legit. Saya macam, legit ni. So saya pun tak boleh, saya tak boleh sabar. Saya upgrade lagi sampai 600. So saya pilih yang VIP 600 tu, and then saya kumpul lagi 400 dalam apps tu untuk saya pergi ke Oscar. So sepanjang saya buat 33 task dalam masa sehari tu, saya dah mula rasa curiga sikit.
Ya, saya rasa curiga sebab saya jumpa task yang sama berulang-ulang kali. Saya akan jumpa task yang sama tu. Okay, hari ni saya jumpa task ni. And then dalam lusa, saya jumpa lagi task yang sama. Saya pun rasa pelik lah, takkanlah orang tu buat 2 kali kan. Lepas tu kalau saya screenshot juga, dikira. Saya pun tanya dalam grup lah, valid ke kalau saya hantar ni benda yang sama, screenshot sama berulang kali untuk task yang sama. Lepas tu orang kata tak apa, screenshot je, tak apa, screenshot je. And then saya jumpa juga video yang orang private. Contoh kalau YouTube dia private kan, so dalam YouTube dia boleh private kan video. So maksudnya dia takkan kasih orang tengok video dia kecuali dia. So pelik lah, takkan nak orang yang suruh like and share, like and subs dia punya video tapi dia private. So saya pun pelik lah, come on lah. And so next saya perasan dia ada tema untuk hari ni. Contoh hari ni dalam 33 task tu saya akan jumpa video makanan je. So saya akan jumpa video orang buat mukbang, orang pergi makan situ sini. Selalunya video orang Inggeris lah, video orang Melayu jarang. And kadang-kadang ada juga video orang Korea dan Cina. So dia ada tema. Contoh, okay, so tadi dah makanan, and then esoknya saya jumpa pula pasal sukan. So saya jumpa lah video sukan lah, video orang main bar, video orang lari, video orang ajar cara-cara nak bersenam dengan betul dan sebagainya. So saya perasan dia ada tema. Saya pun pelik lah, saya mula curiga lah masa tu. Dan then saya cakap balik dengan kawan saya, kau tak rasa pelik benda ni? And then dia pun cakap, pelik tu. Ya, sebab dia jumpa dia jumpa task daripada Blackpink. And saya pun macam saya pun cakap aku pun dah jumpa tak. Lepas tu dia cakap dengan saya, takkanlah Blackpink nak upah like and share untuk like and subs dia punya YouTube and dia punya video. Sebab Blackpink ni dia, Blackpink korang tahu lah fans dia macam mana kan. Takkanlah sampai macam tu sekali. Fans dia pun dah cukup lah untuk naikkan dia punya video. So macam pelik lah, takkanlah Blackpink guna syarikat Evolix IT Solution ni untuk naikkan dia punya like and sub. So macam tak logik lah. So perubahan yang saya nampak pada corak pada tema ni start berlaku pada bulan 11. So pada bulan 11 dia start banyak video-video baru. Okay, so dia perbagaikan lagi video-video dia. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya perasan start pada bulan 11 sebab saya tengok corak dia, saya screenshot kan. Sebab benda ni kena screenshot, 33 task kena screenshot. So saya dapat tengok perbezaan corak tu kan. So pada bulan 11 start dari event Oscar 2.0. So event Oscar 2.0 ni adalah dia promotion kan. Dia kasih promotion pada harga untuk korang naik ke Oscar. So start dari situ ramai orang join Oscar and task pun semakin sikit dan video pun makin banyak. Video dia pelbagai tapi task makin sikit saya perasan. So next saya nak cakap pasal task haul yang tak ada siapa pernah guna. Yes, betul, task haul ni saya rasa tak ada siapa pernah guna. And then ramai orang tanya dalam group, mana like and share ni dapat duit, macam mana perjalanan duit ni dalam like and share ni. So diorang cakap lah, ada orang-orang yang kononnya tahu cakap like and share ni dapat duit daripada YouTuber ataupun TikTokers yang bayar-bayar, yang suruh diorang like and share lah, yang suruh diorang like and subs dan sebagainya. So dia cakap diorang ni boleh guna task haul tu untuk suruh kita buat task. So kita akan buat task diorang dan diorang kena bayar. Masalahnya bila ada saya perasan ada orang tanya, ada siapa pernah guna task haul ni? Semua orang tak jawab langsung. Semua orang tak pernah guna. And Abel Cerah daripada Mona Lisa pernah tunjukkan pembuktian yang like and share ni sebenarnya scam bila dia cuba untuk guna task haul tu, tapi dan dia dah bayar pun, dan tak pernah pun saya jumpa dia punya video ke apa ke dia bayar
Tapi dia punya video tak ada pun dalam tas. So macam mana tu? Okay, moving on. Saya nak cakap pula pasal credit score yang sentiasa kekal 60. Sepanjang saya main Like and Share ni, saya join Like and Share ni, credit score saya sentiasa je kekal 60. Walaupun saya kadang-kadang saya ada terhantar screenshot yang salah. And kadang-kadang ada juga saya dah subscribe and like, tapi saya saja OG, saya hantar screenshot yang salah and saya still dapat duit. So step dari situ pun macam pelik lah. And then bila ada orang tanya, ada apa-apa efek ke bila screenshot kita salah hantar dan sebagainya, corrupted file ke apa kan, dan orang akan balas benda yang sama je. Dia akan bagi satu gambar, so dia akan forward, dia akan message akan sama je, forward benda yang sama. Dia akan forward message iaitu korang jangan buat macam ni, takut nanti apa-apa kena ban. So saya tak ingat ayat macam mana, tapi kalau saya ada saya akan tunjuk. So dia akan hantar, nanti dia akan bagi satu gambar. So kalau ada gambar ni saya akan tunjuk orang. Dia akan bagi gambar perbualan antara user dan CS. Perbualan ni bagi saya memang kelakar, sebab orang tu lelaki tu lah, user tu. Dia tanya dia punya account tak dapat login. Saya tak ingat macam mana, mungkin dia kena ban ke apa. So dia kata macam mana saya nak dapatkan balik account saya. And then yang paling kelakarnya nak tahu korang jawab, CS cakap, CS balas satu je, Oscar. Saya pun macam serius lah, macam come on lah, account dia kena ban and then dia suruh orang tu balas Oscar. Saya macam takkanlah customer service macam ni. At least kalau dia yes betul dia nak suruh orang tu nak dapatkan balik account, at least bagilah proper, ayat yang proper, macam awak kena upgrade ke Oscar and then awak boleh dapat balik account awak. Tapi dia balas satu je, Oscar. Saya rasa macam kelakar, macam pelik kat situ. Okay, next saya nak cakap dalam komuniti Like and Share ni, dia terlampau banyak andaian tau daripada orang-orang yang konon yang tahu. So antara andaian yang diorang buat adalah bila bila tulis withdraw dekat apps tapi duit tak masuk, Ramai orang cakap IBG. Bila saya tengok term paid tapi bank tak receive pun duit tu. So dalam tu dia tulis you need to contact CS for these special cases. So saya buat apa lagi? Saya contact lah CS. Saya contact semua CS yang ada. Tak silap saya ada lebih kurang dalam 10 nombor. Tapi ke 10 tu tak balas langsung. 10 tu tak ada seorang pun pernah balas. And sama juga macam user-user lain, diorang pun tak balas CS ni. CS ni tak pernah nak balas lah. Saya pun tak tahu apa function diorang CS ni. So masa tu memang saya rasa macam stres lah juga kan. Duit ni nak keluarkan, tak boleh nak keluarkan. Sebab bila kita contact CS tak balas. Apa benda CS ni? And then yelah, orang pun cakap IBG. Saya pun scroll lah dekat FB kan. Ada satu user perempuan, dia first time ni withdraw, tulis paid tapi tak masuk. And dah dekat 3 minggu duit dia tak masuk. Orang semua cakap IBG. Hai. Saya tak tahu nak cakap apa lah. Saya check terus IBG, dia punya macam jadual IBG. So IBG ni dia ada jadual lah untuk macam untuk setiap bank. Saya dapat untuk setiap bank kot dia ada jadual tersendiri untuk IBG. So contoh saya tak ingat, contoh kalau korang masuk dalam pukul 5 pagi, so dia akan dapat dalam pukul 2 ke ataupun sebelum pukul 12 gitu lah duit dia akan masuk. So kalau saya dapat tu tengah hari, so actually dia akan masuk dalam waktu malam, sebelum pukul 12 malam lagi tu dia akan masuk. Tapi sehari pun tak masuk. So saya tunggu lagi esok ni tak masuk juga. So saya contact CS tak balas. So saya contact CS semua tak balas kan. Macam mana ni kan? So duit yang saya withdraw macam tu je. Yang user perempuan tadi tu pun dah 3 minggu kot. Dia tak pernah, dia baru first time withdraw dah macam tu. So macam seksa lah. Dah lah tak dapat keluarkan langsung duit, lepas tu tulis paid tapi tak masuk. So bila kita tanya dalam group, orang cakap ABG. And then bila kita ngadu
dalam community like and share ni, kenapa CS tak balas, kenapa CS tak balas kan. Orang cakap CS ada certain orang nak cakap, saya tak pasti orang mana, tapi saya tak pasti saya ada screenshot ke tidak. Dia cakap macam ni, CS pun banyak kerja. Korang ni janganlah nak spam CS. Kesianlah CS tu. Dia pun ada kerja lain. saya macam serius lah dia ni. Saya macam nak tanya dia, korang tahu tak maksud CS ni apa? CS ni adalah customer service. Kerja dia memang untuk layan masalah-masalah user. Tapi masalahnya seorang pun tak ada nak balas langsung. Saya pun macam Allah hai. CS customer service, CS customer service. So, antara andaian lain yang orang buat juga dalam tu kan, orang cakap syarikat ni ada SSM kot. Takkanlah diorang nak tipu. Kalau diorang nak buat SSM semata-mata nak scam kita. SSM tu just bayar je kot, and then korang akan just bayar and daftar. So korang akan dapat sijil. So saya dah baca dekat artikel dan certain YouTuber bagi tahu, yang berilmu YouTuber bagi tahu, dia cakap SSM ni ibarat sijil lahir. So macam semua orang ada sijil lahir. So tapi kau tak tahu dia tu baik ke jahat. So dia boleh buat apa-apa je dalam perniagaan dia. Dia boleh je nak scam orang ke apa. Dia boleh buat macam-macam. Dia just sijil je, tak ada apa-apa buat SSM tu. Kalau nak daftar pun just bayar and then renew, and then dapat sijil. Just begitu je. Dia tak tanya pun buat perniagaan apa, buat apa semua. Itu yang saya dengar daripada YouTuber yang berilmu. So kalau kita balik, just nak buat SSM, just ada SSM dah cukup untuk memperdayakan kita. Okay guys, saya nak cakap pula pasal like and share pernah kena hack. Like and share ni tak silap saya pada awal bulan 10, dalam antara 7 atau 8 Oktober gitu, like and share dikatakan kena hack. So bila korang masuk like and share punya apps pada waktu itu, dia akan bagi announcement tau, macam ugutan, suruh masukkan certain duit ke dalam akaun ini. Sebab dia kata dia ada semua database korang. Dia kata dia ada nombor akaun korang lah, apa dan sebagainya. Tapi bila benda macam ni dah berlaku, bila like and share ni dikatakan scam dan sebagainya, dan sebenarnya sebelum tu pun saya dah terfikir, saya macam terdetik terfikir macam boleh jadi juga sebenarnya like and share ni sengaja kata yang dorang sebenarnya kena hack, padahal dorang tak kena hack pun. Boleh jadi macam tu. Saya tak tuduh yang sebenarnya dorang sengaja buat macam tu. Tak pun, mungkin betul-betul dorang kena hack, tapi ada dua kemungkinan. So korang boleh nampak kat sini. So kalau korang tengok balik, masa dorang kena hack, ya, kita tak boleh nak buat task dalam 2 hari tak silap saya. And dorang katanya berjaya dapat tumpaskan balik hacker tu dan dapat balik dorang punya data, dorang punya website dan sebagainya lah. So after gitu, baru 2 hari ke apa tak dapat duit, dia terus bagi kita semua user-user like and share ni 1 extra month for VIP. So maksudnya kalau korang subscribe kepada VIP punya level, tak kisahlah VIP apa pun, Encore ke yang RM100 ke ataupun Oscar yang RM1000 ke, korang akan dapat 1 month extra. Maksudnya korang akan dapat 13 bulan, 1 tahun 1 bulan lah. Kiranya korang akan untung RM1,200 kot. Contoh kalau saya Oscar kan, contoh saya Oscar, saya akan untung RM1,200 sebabkan hasil daripada dorang sebabkan hacker tu lah kononnya. So dekat situ saya tak nak cakap apa-apa, tapi korang interpret lah sendiri. Jadi masa dalam pengakhiran bulan 11 ni, ramai orang spam CS, ramai orang chat CS tapi tak balas.
Tapi ada satu hamba Tuhan ni lah, dia chat CS, saya tak tahu macam mana, tapi CS balas. Dia tanya something lah. Kalau saya ada screenshot dia, saya akan tunjuk kan. Tak silap saya, dia tanya macam ni lah, macam sebab masa tu kecoh lah, macam withdrawal semua macam dah tak dapat. So masa tu withdrawal semua macam dah tak dapat, and dapat pun sikit je, bilangan dia memang sikit je. So pada masa tu ada seorang ni, dia tanya kat CS, dia tanya like and share ni dah nak tutup ke? Lepas tu CS balas something like this lah. Dia kata like and share ni tak tutup pun, jangan dengar berita-berita palsu dan sebagainya. So masih dijalan, dia kata masih dijalankan. Dia screenshot perbualan dia dengan CS, and dia hantar dalam group. So bila dia hantar dalam group, dia ada orang cakap, CS balas. Semua macam bangga lah bila CS balas. Lepas tu saya cakap balik dengan diorang, warga like and share dalam group WhatsApp tu. Saya cakap, having you guys noticed that CS ni dia balas hanya dekat orang yang tanya pasal selain pada withdrawal dan recharge. Itu je. Faham tak? Dia balas, dia balas dekat benda-benda yang tak dia kena mengenangkan diorang punya duit, dengan diorang punya money. So dengan benda-benda yang macam tu, yes, nampak tak permainan dia? Dia balas dekat benda yang tak ada kena mengena dengan duit diorang. So diorang boleh lah balas. Tapi bayangkan, ramai orang chat pasal withdrawal and recharge, tak ada seorang pun CS balas. Tapi bila orang tanya pasal like and share ni dia nak tutup ke, balas pula CS ni. Saya pun dah makin bau scam ni makin kuat. Next, bila tengah waktu-waktu serabut dalam penggunaan like share ni adalah dalam start daripada 16, tak silap saya, start daripada pertengahan bulan 11. Start daripada situ ramai orang dah macam marah. Ramai orang macam dah mula perasan yang like and share ni macam dah bau-bau scam dia makin kuat tau. Bau-bau nak bungkus dia makin kuat. So ada waktu-waktu ni muncul golongan orang yang berlakon jadi CS. Yang berlakon jadi CS ni kononnya nak takut-takutkan like and user like and share, kata like and share ni sudah tutup mah. Siapa yang dapat awal je. And then itulah punca yang orang tadi tu tanya. Sebab dia kata nak elakkan fake news dan sebagainya. CS balas nak elakkan fake news dan sebagainya. And then muncul pula golongan orang yang nak scam user like and share. So diorang cakap, you sudah withdraw kan? So you need to pay like 50% from your withdrawal. So kalau korang withdraw 1000, so korang kena bayar 100 setengah dekat dia untuk korang dapat 1000 tu. So macam waktu-waktu ni banyak orang ambil kesempatan. So macam-macam lah berlaku dalam like share ada waktu ni. Memang serabut sangat. Okay guys. So next, muncul pula VIP baru, tier VIP baru, iaitu orang tahu apa? Hollywood ni harga dia berapa? 9999. Kau bayangkan banyak tau, 10k kot. Saya macam serius lah ada tier VIP 9999. Dan like and share ni buat promotion 200 orang pertama dapat harga 8888. So kurang 1000 something lah gitu. Kurang 1000 kot. So dan 200 orang pertama tu tak sampai sehari orang dah bayar 8888 ni, RM8,888 dah habis. 200 orang pertama yang join Hollywood tu, kau bayangkan tu dah berapa lah tu like and share dapat. Dan saya tak pastilah yang sama ada diorang ni dapat ke tidak pulangan yang join Hollywood. Sebab Hollywood banyak kot. Dan pada waktu ni, pada waktu bulan 11, awal pertengahan bulan 11 tu, like and share dah mula limitkan pengeluaran duit, iaitu withdrawal. Seminggu korang boleh withdraw sekali je korang bayar free withdraw. And kalau korang nak withdraw lebih,
korang kena bayar. Dia akan ambil 10% tau, fee. Dia akan ambil 10% fee. So kalau korang withdraw 1000, dia akan ambil 100. So orang akan limitkan withdraw kepada 1000 je tau. So orang akan, masa tu orang akan tunggu duit dia sampai banyak, and then dia akan withdraw pada hari yang free. So time tu lah dia nak withdraw, sebab itu je kot yang withdraw free. Kalau dia nak withdraw lebih, kena 10% fee kot. And seperti Abang Cerah cakap, dia cakap diorang akan lambatkan delay. Dia akan delay kan dia punya pengeluaran. Macam dulu nak withdraw boleh hari-hari, tapi macam dulu nak withdraw, tak silap saya macam 50 korang dah boleh withdraw. Tak silap saya lah, maaf kalau saya tak silap. Macam RM50 korang boleh withdraw, and then dia naikkan 100. And then lama-lama dia naikkan pula. Macam korang nak withdraw, free withdraw hanya sekali je dalam seminggu. Kalau nak withdraw lebih, korang kena bayar 10% fee charge. So betul orang-orang yang berilmu, yang berpengalaman ni cakap. Okay guys, moving on. Sepanjang saya join Light Asia ni juga ada 3 event, iaitu Oscar Event 1.0, and then second event Oscar 2.0, and then third Black Friday. Black Friday ni orang cakap macam event yang paling tak masuk akal lah. Macam orang semua tertanya-tanya. Okay, dan pada waktu tu ada orang cakap jangan recharge dan sebagainya. Jangan recharge sebab app ni dah mula nampak pelik. Iyalah, pada waktu-waktu withdrawal ni tengah withdrawal tak dapat, and then nak pula buat Black Friday iaitu promotion. Dan promotion dia tak masuk akal tau. Promotion dia sangat-sangat murah. Sebab korang bayangkan, korang nak pergi ke Oscar RM1000. Tak, kalau macam event Oscar 2.0 dan 1.0, promotion dia 10% je. Tapi untuk Black Friday, promotion dia 40%. So macam saya bayar RM1000. Untuk orang yang nak upgrade ke Oscar, iaitu yang tier 1000, dia just bayar 60% je. So dia bayar 600 je. So macam pada waktu tu, macam siapa yang nak naik, siapa yang nak recharge tu, memang pada waktu tu lah nak recharge dan sebagainya, nak naikkan tier supaya kita boleh dapat lebih banyak duit. Yes lah, sebab ada promotion. So jimat lah kat situ. So siapa yang recharge pada waktu ni memang kesian lah. Sebab yes lah, sebab Black Friday ni berlaku betul-betul macam ketika Like and Share nak tutup. Dan event yang diorang buat ni, semua kita tak boleh nak upgrade daripada upline. So dalam Like and Share ni, korang boleh suruh upline korang upgradekan korang. So contoh kalau saya nak ke Anchor, saya boleh bayar upline saya untuk upgradekan saya ke Anchor. So Anchor ni RM100, so dia akan tolak RM100 dalam duit wallet. So dia tak nak kasih duit daripada user ni pergi ke dalam upline user. So dia suruh bayar dekat bank Like and Share, macam tu. Next, saya nak cakap yang community Like and Share ni banyak juga yang toxic tau, yang tak boleh nak terima pendapat. Sebab saya pernah kena bash dengan 2 grup besar sebab saya share video Abang Cerah Mona Lisa kat situ tau. Saya, yes lah, benda tu yes, sebab Abang Cerah dia sampaikan benda yang bermanfaat, sebab dia nak bagi tahu macam mana benda ni berfungsi, money game ni. So saya hantarlah kat situ kan. Yes, saya hantar sebab bukan saya nak takutkan ke apa, sebab saya nak sampaikan supaya orang-orang yang main Like and Share ni tahu apa yang diorang tengah join, apa yang diorang join sebenarnya ni. So banyak tau benda-benda yang bermanfaat dia cakap dalam tu. Saya nak sampaikan satu mesej je dekat diorang tu semua adalah jangan tamak. Yes, sebab kita ni yang pengguna user Like and Share ni semua dah terjoin, dah termasukkan duit. So once kita dah masukkan duit, satu je saya nak sampaikan dalam grup tu, jangan tamak. Itu mesej dia. Tapi ramai gila balas kat saya cakap, lain kali jangan post video-video macam ni boleh tak? Tolonglah, jangan nak takut-takutkan user-user kami boleh tak?
Saya macam, serius lah diorang ni. Takkanlah saya nak share video bermanfaat pun tak boleh. Saya nak sampaikan satu je, jangan tamak. Itu je saya nak sampaikan. Sampai ada yang DM saya, ada yang DM saya personal sebagainya, macam serang saya lah. Yelah, sebab dia ingat saya nak takutkan. Padahal saya nak cakap satu je, jangan tamak. Itu je, jangan tamak, jangan tamak. Ya, sebab dia dah cakap benda tu. Bila kita, kalau korang tengok balik video tu, benda yang dia cakap semua tu, semua betul. Kat situ kita dah boleh nampak community like and share ni toxic Setannya toxic, tak boleh nak terima pendapat orang. Dan akhirnya bungkus begitu saja. Okay guys, like and share juga ada cakap yang dorang ada bekerjasama dengan syarikat di Thailand. And bila dorang cakap macam tu, nampak lah munculnya video-video Thailand dan sebagainya. Ada keluar dekat tas kan. So terpaksa lah like and sub. Screenshot bila dorang cakap dorang ada buat bekerjasama dengan syarikat di Thailand, dorang tak cakap pun nama syarikat tu. Tak keris ke? Tak pelik ke? And lepas tu dorang ada cakap nak buat sistem autopay. So autopay ni tak silap saya dia berlangsung pada 21, 22 dan 23. So dalam 3 hari ni adalah antara hari-hari yang terakhir lah orang dapat withdraw daripada like and share. 21, 22 dan 23 hari bulan. 24 pun tak silap saya ada juga. Saya rasa 24 lah last orang dapat withdraw daripada like and share. And dia kata nak buat sistem autopay. So dia buat ujian autopay ni. Dia buat masih macam orang cakap beta lah gitu kan. Sistem yang dia still tengah uji. So dia try sistem ni. So bila dia try sistem ni, orang boleh recharge. So bila dia try sistem ni, orang boleh withdraw. Tapi boleh withdraw paling maksimum 200. So paling maksimum 200. And adalah orang withdraw. Saya tak withdraw pada waktu tu sebab saya nak tunggu. Sebab yelah, 1 minggu 1 withdraw je kot. So orang yang withdraw pada waktu tu, yes, dapat laju. Selalunya korang dah dapat withdraw, ambil masa dalam paling awal 2 hari dan paling lama 5 atau 6 hari lah gitu. Mungkin ada juga yang seminggu atau lebih. So bila diorang recharge, so bila diorang withdraw pada waktu 21, 22 dan 23, yes, memang laju. Korang dapat withdraw dalam 4 jam je. 4 jam korang dah dapat 200 ke 100, korang 100 lebih ke yang korang withdraw tu lah. Tapi masalahnya yang withdraw pada waktu ni 21, 22 dan 23 ni, yang dapat tu hanya segelintir je. Yes. Dan saya dan grup Telegram besar ada buat poll. Dia nak cakap macam ada buat poll siapa yang withdraw hari ni dapat ke tidak. Dan tak silap saya, yang dapat withdraw tu tak lebih daripada 10%. Kau bayangkan, tak lebih daripada 10% yang dapat withdraw. So yes, orang kata, hari ni aku dapat withdraw. So syarikat ni masih diteruskan. Tapi orang tak nampak ke? Semua user like and share ni tak nampak yang dapat ni hanya segelintir je. Dia just bayar kat segelintir orang supaya orang-orang ini cakap hari ni aku dah withdraw. So syarikat ni masih diteruskan. So still legit lagi. So korang tunggulah tu withdraw. So mungkin esok tak pun lusa dapat lah tu. And then ada orang cakap and then saya macam pelik yelah, kata sistem autopay. Bila kita fikir balik, autopay, so bila korang withdraw sepatutnya terus dapat. Tapi masalahnya lepas 4 jam baru korang dapat. Korang bayangkan lah, memanglah dia tengah uji, tapi selepas 4 jam baru dapat tu, itu kira manual. Dia instant transfer melalui bank. Bukannya dia orang autopay, korang tekannya withdraw, terus masuk bank. Bukan. So ada orang tak faham masa autopay ni. So kata autopay, padahal yang diorang masukkan tu ni instant padahal yang diorang masukkan tu sebenarnya transfer biasa je. Bukannya terus masuk gitu.
Okay guys, so next saya nak cakap, ni antara poin yang terakhir lah saya nak cakap. Ada di kalangan user like and share ni yang scam user juga, korang tahu tak? Masa waktu-waktu like and share ni dah nak bungkus, memang siapa yang user like and share lah, memang akan boleh tahu lah sebenarnya actually yang like and share ni dah nak bungkus. Yelah, dengan keadaan dia tak bayar user dia, dengan keadaan recharge pun tak masuk, lepas tu dengan orang yang dah dengan kita tengok office dia pun tak ada orang, dengan CS nya tak balas, kita pun sebenarnya dah boleh expect dah macam ya, like Asia ni sebenarnya dah nak macam waktu-waktu dia memang dah nak bungkus lah sebenarnya cerita kan. So waktu-waktu macam ni ada di kalangan user like and share yang buat promotion sendiri. Macam saya kata tadi, dalam apps like and share ni dia ada sistem di mana upline korang boleh upgrade korang punya level, boleh upgrade level downline. So kiranya pada waktu tu ni ada segelintir orang yang buat promotion sendiri. Korang tahu tak? Promotion sendiri. Maksudnya daripada member biasa, free member, nak ke Anchor bayar RM90 je. Daripada sepatutnya 100. Tapi macam daripada free member nak ke internet celebrity ke, saya tak pasti macam mana. Tapi ada lah promotion dekat situ. Maksudnya dia kurangkan harga daripada 300 jadi 100.5, daripada 600 jadi 400, macam tu lah. Dia buat promotion sendiri. Saya pun pelik lah, sebab takkanlah ada orang nak buat promotion sendiri kot. Like and share pun tak buat promotion, dia buat promotion time Black Friday hari tu, Friday dan event dan sebagainya. Tapi ni user ni dia buat promotion sendiri dan dia post dalam group. Dia post dalam group, tak sampai berapa minit dia cakap sold. Dia cakap sold tu maksudnya ada orang beli dengan dia. Maksudnya ada orang suruh dia upgrade level dia. So maksudnya kat situ, dalam kiranya dalam duit dalam dia punya apps tu dah jadi kosong lah. Maksudnya dah habis. Korang faham tak? Maksudnya pada waktu tu dia sempat lagi nak dapatkan duit last minute. Saya pun cakap lah terus terang, kenapa buat promotion sendiri? Nanti saya akan tunjukkan chat saya kat sini. Kenapa buat promotion sendiri? Jarang orang nak buat promotion sendiri. Lepas tu, iyalah, saya tak straightforward, tapi orang tu boleh faham lah. And dia pun WhatsApp saya personal. Dia kata, apa motif saya? Apa motif saya pula? Kenapa motif saya? Saya just tanya je, kenapa buat promotion sendiri kan? Lepas tu, saya balas lah, oh, dah sold cepatnya. Serius lah, ada orang beli. Serius lah, ada orang beli lagi waktu-waktu macam ni. Lepas tu saya pun cakap, Alhamdulillah, rezeki. Saya memang betul-betul saya sedih gila dengan perbuatan dia tu, faham tak? Dalam waktu-waktu macam tu, boleh lagi dia nak ambil kesempatan nak dapatkan duit. Korang faham tak? Daripada situ kita dah nampak true colours dia tau. And saya memang berani, saya cakap dalam tu, Alhamdulillah dapat rezeki. Ya, saya tak cakap rezeki siapa, rezeki si orang yang jual, yang upgradekan level tu ke, ataupun rezeki yang dapat promotion tu. So it's up to you lah nak understand macam mana. Okay guys, so waktu like Isya dah nak tutup ni memang serabut gila. Sebab dia punya IG kena tutup, dia punya IG kena determinate lah, sebab ramai orang report. And then YouTube dia, saya tak ingat sama ada dia kena YouTube dia delete ataupun dia delete semua video dalam YouTube. So antara sebab dia delete video dalam YouTube tu, dekat grup Telegram besar ada orang cakap sebab ada ugutan bunuh. Ya, korang bayangkan, korang dah labur beribu-ribu, and then company lari macam tu je. And then muka-muka staff tu, muka-muka staff like and share, semua ada dalam video YouTube tu. So korang bayangkan lah, sampai ada ugutan bunuh. Iyalah, korang bayangkan lah, dah lah main dengan duit orang. Lepas tu musim-musim Covid pula ni,
musim Covid ke, musim orang kena buang kerja. Tapi dah lah join like and share. Lepas tu mungkin orang tu kena mungkin orang tu kena buang kerja ke apa. Lepas tu duit tak dapat pula. Apa? Mana tak mentalnya? Saya tak tahu sama ada urutan bunuh tu betul ke tidak. Tapi yang saya pasti, dia memang delete semua YouTube dan video sebabkan ada urutan bunuh. Itu saya dapat maklumat daripada grup Telegram besar. Ada orang post pasal tu. Sebab tu dia terus delete. So kita dah nak habis dah. So dalam waktu-waktu 30 hari bulan November tak silap saya, keluar berita dan polis dah sahkan yang ini adalah scam. Dan orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan tentang benda-benda ni semua dah nasihat kita sebelum benda ni dikira scam ataupun bungkus lah. And saya pun dah pernah share video-video diorang kan. Jadi siapa yang dengar tu bermanfaat lah, dapatlah apa pengajarannya. So bila kita tengok balik, kalau korang tengok balik video-video diorang, apa yang diorang cakap, seperti Abel Cerah, lagi orang-orang yang berpengalaman dan bijaksana lah, Abang Wan Muhammad Ali lah dalam bisnes ni. Korang boleh tengok video-video diorang pasal like and share. Masa like and share ni masih berjalan, semua benda yang diorang cakap tu semua betul. Lagi-lagi saya ingat lagi Abel Cerah cakap pasal dulu dia pernah join Emas ETA. Dia cakap yang siap ada office, orang-orang dia pakai serban dan sebagainya. Macam like and share juga, siap ada office dekat KL Eco City kalau saya tak silap. Dan boleh nampak office dia, boleh nampak orang-orang dia bekerja. Tapi kalau korang bandingkan balik, sama je macam yang Abel Cerah cakap tu. Semua benda yang dia cakap semuanya betul. Jadi kat sini beruntung lah siapa yang dengar nasihat dia, siapa yang ambil pengajaran. Jangan tamak dan sebagainya. Jadi dah sampai dah ke pengakhiran video. Melalui like and share ni, ramai orang yang tak dapat balik modal. Dan ada satu keluarga tu sampai 19k. Korang bayangkan 19k. Ada yang 10k. Ada yang sampai gadai kereta. Ada yang sampai guna duit isteri nak bersalin dan sebagainya. Ada yang gadai kereta lah. Ada yang gadai kereta, ada yang guna duit nak beli laptop semata-mata nak join like share. Ada juga yang guna duit PTPTN, duit belajar kot, duit nak bayar sewa, guna duit PTPTN nak masuk like share. Tapi masuk-masuk tak dapat apa-apa. Masuk-masuk dapat withdraw sikit je, dapat keluarkan mungkin sikit je, ataupun mungkin tak keluar langsung. Memang kesian lah. Kau bayangkan lah, student apa semua kan. So memang silap kita. So mungkin kita boleh jadikan ini sebagai pengajaran. Jadi kita boleh jadikan ini sebagai pengajaran lah untuk kita, macam untuk generasi baru. Yelah, sebab kita ni yang join-join ni kebanyakan adalah budak-budak muda. So ini adalah satu scam yang baru. Dan memang money game, yes, ini adalah scam bentuk baru tau. So thank you so much kepada korang yang dengar daripada awal sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang dah subscribe saya, yang juga like video-video saya. And thank you juga siapa yang share dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kalau korang nak tengok video-video saya yang lain, dipersilakan. Saya akan letak video-video saya di sini. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.